Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Right. Alhamdulillah jumpa lagi kita dalam sesi Lalali Live. Alright, hari ini hari Ahad. Okay, macam biasa setiap hari Ahad insyaAllah 9.30 kita akan buat satu session Lalali Live yang kita buat purposely yang kita buat untuk bantu usahawan, tak kisah korang bersama Lalali ke tak, ataupun korang ada bisnes lain, tak kisah. Okay, tak kisah. So this is apa yang saya punya inisiatif yang saya nak buat untuk bantu korang usahawan-usahawan. Sekejap Okay, sekejap. Alright. So apa khabar? Berapa ramai ada dekat sini minta tolong komen. Saya nak tahu korang daripada mana. Kalau boleh yang dah baru masuk, minta tolong komen korang daripada mana, duduk mana dan apa bisnes korang buat. Boleh Tapi saya tak tahu, saya harap saya punya ni okey, line okey sebab saya tak tahu kenapa saya punya line agak stuck sikit. So hopefully semua okey lah malam ni. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya suka kalau kita dapat mulakan session hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah. Right. So, malam ni saya nak share satu benda yang sangat gila penting untuk korang, untuk korang, sebab ini yang saya dapat dulu, dan saya rasa benda ni sangat berguna juga untuk korang pakai dan implement dalam bisnes korang. Okay. So, siapa yang ada kat sini boleh komen tak? Saya nak tahu suara saya okey ke tak okey. Sebelum tu, tolong komen. Ada masalah tak dari segi audio? Hopefully korang boleh dengar suara Okay. Dan juga mungkin ada yang belum pernah like page Lalali ni. Saya minta tersebaik korang kalau boleh lah kalau boleh bantu saya like page ni ataupun follow page ni. InsyaAllah from time to time kita akan buat sharing dekat sini untuk bantu korang. Okay, thank you Masna. Welcome Masna. Okay, thank you sayang. Right, so suara okay, line okay, mantap. Okay, so terima kasih pada yang dah masuk awal. Good job. InsyaAllah saya doakan siapa yang masuk awal, InsyaAllah dia boleh berjaya awal. Itu kunci dia. Sebab tu, kalau dalam solat, as-salatu khairum minan naum. Itu bangunlah tapi solat tu adalah menuju kejayaan. So siapa yang cepat solat, InsyaAllah dia cepatlah berjaya. Siapa yang melengah-lengahkan solat, InsyaAllah dia lambatlah nak berjaya. So hati-hati benda tu. Solat ni, kalau nak cakap pasal solat lah. Solat ni berapa minit je, tapi the rest of the time kita lambat buat tau. Maksud kita buat apa? Solat tu berapa minit? Mungkin 5 minit je lah. Saya rasa lebih kurang 5 minit. Tapi kita lebih rela gunakan masa tu buat benda lain berbanding solat. Mungkin kita tengok TV, main phone main game. Tapi solat 5 minit kita lambat-lambatkan. Padahal 5 minit sahaja. So, okay Iza, okay thank you dah masuk. Alhamdulillah, welcome. Alright, tak apa Izzah. Faham. Macam mana best main air? Apa nama tempat tu? Jitra, dekat Jitra best tak? Harap-harap anak okey kena sapu air ubat banyak. Sesama, biasalah sekarang musim musim sesama sekarang ni, better lah sapu banyak-banyak sikit. Yes, jom imarkan majlis kita pagi ni. Dan minta tolong juga kawan-kawan semua sahabat-sahabat Lalali ataupun yang bukan sahabat Lalali, minta korang share. Minta share, simple je. Share bagi pada grup-grup yang korang ada ataupun bagi dekat grup korang sendiri yang ada team masing-masing, minta dia orang masuk. So selamat pagi. Okay. Energi pagi energi mesti energi pagi. Okay, so berapa ramai lagi yang dah ready ni? Right, so malam ni saya nak sentuh topik yang best. Yang best tapi penting. Dia best bukan setakat best sahaja lara, tak. Benda ni best yang penting. Okay, so saya harap korang betul-betul take note. Kalau ada buku pun bagus juga, tulis dekat buku. Kalau tak ada buku pun korang ikutlah kat mana-mana, iPad ke, iPod ke supaya benda ni kita ingat dan kita boleh sampaikan juga kepada orang lain, insyaAllah. Tu saya punya misi. Saya share ni bukan untuk saya share saja supaya korang dapat sesuatu dan korang boleh gunakan benda tu untuk share dan bantu kawan-kawan kita, sahabat kita buat bisnes, anak tim kita untuk join. Cerita Fansa. Anak Iza yang baby ni jadi merah muka dia, tapi memang siapa yang dah dah jadi merah. Memang best lah main air.
tak nak keluar tu saya rasa. Alhamdulillah. Okey, jom imarah ke majlis kita pagi ni. Alright. Terima kasih yang dah masuk. Okey, so sebelum kita start, saya nak ingatkan lagi kita punya Lalali ada anjurkan satu program yang kita panggil Break 1000. Bukan break berhenti, break BRAKE bukan. Dia BRAK. Memang best sangat. Jom insyaAllah one day nak juga pergi ke sana tu. Mandi-mandi. Allergic. Mungkinlah allergic air kot Izzah merah-merah muka dia. Hopefully cepat-cepat sembuh lah anak Izzah. Okay. Alright. So, kita sebenarnya tadi kita ada Break 1000. So Break 1000 ni satu program yang kita create untuk kita ada satu misi utama yang kita nak capai, itu kita nak bantu usahawan-usahawan Lalali, businessman Lalali, businesswoman Lalali, suri business Lalali untuk capai at least 1000 profit sebulan. Tu mission dia. So perjalanan dia ada certain perjalanan yang kita dah create dan kita buat program tu insyaAllah selama sebulan. Okay, dan kalau bagus juga mungkin saya share dia punya dia punya poster lah. Sekejap so kalau korang yang ada anak team masing-masing, pastikan dia orang apply. Apply, dapat tak dapat tu nombor 2 lah. Yang penting dia orang apply dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki dia boleh dapat, dan bila dah dapat tu insyaAllah hopefully dia boleh gunakan peluang ni untuk cepatkan bisnes dia, lajukan bisnes dia, supaya benda yang paling penting sekali dia boleh bantu family dia kan. Okay, bantu family dia, bantu keluarga dia, bantu suami, bantu siapa yang dia perlu bantu. Dan bila kita jadi orang yang memberi manfaat, insyaAllah Allah akan mudahkan segala perjalanan urusan kita yang kadang-kadang orang rasa susah tapi bila kita buat senang. Sebab apa? Sebab kita memudahkan urusan orang lain. Kan? Tapi macam mana kita nak mudahkan urusan orang kalau kita tak ada keuangan yang bagus, kita tak ada income yang baik? Memang susah lah cerita dia. Thank you Izzah. Semua dia dah tag dah tu. Thank you. Alright, good. Thank you so much. Okay. So pastikan kawan-kawan kita, team kita join. Break 1000 ni kita ada barisan leaders yang kita panggil. Saya tak nak reveal siapa. Hai, Waalaikumsalam Zai. Selamat datang ke Lalali Live. Alright, kita ada barisan mentor yang baik yang akan guide, yang bantu sama-sama dengan saya dan Sal untuk guide mentee-mentee yang kita akan pilih nanti. InsyaAllah kita akan select beberapa orang yang kita akan bantu dan guide kan. Sebab kita tak boleh nak bantu semua orang. Bukan tak nak, tapi kita pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Tak guna ada 1000 orang tapi semua orang tak take parts kan. So kita tak nak macam tu. Kita nak betul-betul orang yang committed kan. Saya selalu dengar Tuan Fahdi Ghazali dia cakap dia kena marah tau. Dia cakap dia kena marah kalau mentor dia marah dia. Kalau anak puteri emas, iyalah anak puteri emas, alhamdulillah. Thank you juga Iza, panggil tu kawan-kawan ramai lagi tu. Okay, good. Dan bila kita tadi sampai mana saya cakap tadi? Ingat tak? Kau ingat tak apa saya cakap tadi? Bila dah baca komen ni, al-maklum lah. Saya tekan sikit lah ni puteri emas ni, anak Iza ni puteri emas. Alhamdulillah. Sofi Sukat. Okay, thank you panggil saya Berlin. Okay. Sampai mana tadi? Kita ada barisan mentor yang hebat insyaAllah yang akan bantu mentee-mentee ni untuk korang capai income yang baik. Okay. Bila dapat income yang baik insyaAllah makin mudahlah perjalanan kita untuk bantu family. First kali bantu family sendiri dulu Jangan ingat bila korang buat bisnes bantu orang lain. Tak. First kali kena bantu family sendiri dulu. Okay, so jom sama-sama kita pecahkan tembok penghalang, join Break 1000, register cepat-cepat, kita tutup 15 September. Kan, kalau lambat, tinggal. Tu je. Saya nak cakap ni, Tuan Fahdi Ghazali ada share. Dia ada share, mentor dia marah dia tau. Pukul 3 pagi setiap hari, selama pukul 3 pagi dia kena marah. Sebab biasalah kita 3 pagi tidur kan, so dia tidur. So dia kena marah. Dia suruh bangun. Kalau nak bangun, nak tidur. Maksudnya apa? Jangan buat benda-benda separuh hati, half-hearted. Kalau tahu Tuan Fahdi Ghazali ni memang suka cari kuat sikit kan. So maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita kena buat, apa yang kita nak buat betul-betul.
nak buat bisnes, buat betul-betul. Bukan setakat buat, bolehlah buat, tak buat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Jangan. Sebab apa? Sebab at the end dia akan jadi meaningless. Tak ada nilai, tak ada makna. So saya tak nak korang bazir masa untuk buat benda yang tak bermakna. Yes, buat separuh jalan. So that's why kita sangat-sangat nak push siapa yang betul-betul nak dibantu, nak di-guide, masuk cepat break 1000. Kita nak bantu betul-betul. Okay? So siapa yang tak masuk, jangan pelik lah. Kenapa bisnes tahap tu je? Kenapa tak boleh grow? Jangan pelik. So that's why yang masuk, insyaAllah kita akan cuba sebaik mungkin. Kita akan give semua effort yang kita ada untuk pastikan korang berjaya. Okay? Alright. So itu pasal break 1000. Kita ada 2. Hari tu bulan 2 kita buat booster 500. Alhamdulillah, lepas buat booster 500, energy semua memang power gila. Semua perform, ramai yang up rank. So that's why kita nak buat next break 1000. Itu 500. So kita nak pergi break 1000, nak pergi lebih. Yes, 1 month tu kita belajar betul-betul. Kan kita fokus. Dan kita juga mungkin tak ada buat kelas ni mungkin sebulan tu saya akan fokus pada orang yang menti tu. So kita buat private class kita tak buat dalam Facebook page, tak ada. Kita buat dekat private. So siapa yang berjoin tu adalah special yang kita akan bagi pada sesi-sesi tu. Okay, alright. So insyaAllah boleh sama bebel banyak saya ni. Okay, minta maaf. Dan juga saya nak ucapkan tahniah kepada semua lalui top seller bulan Ogos 2022. Saya nak ucapkan tahniah kepada korang yang saya faham effort bukan mudah effort dia. Bukan senang. Saya faham sangat benda tu. Dan ini bila korang berjaya capai apa yang korang nak capai, itu adalah satu bukti bahawa apa yang korang buat tu berhasil. Dan kalau tak berhasil pun, saya tengah sharing ke? Nampak ke? Ke saya dah stop sharing? Belum. Okay. Kalau tak berhasil pun, jangan risau. Sebab hasil tu akan datang juga one day. As long as kita konsisten buat. So, as a tribute untuk diorang lah. Saya share sikit dekat dalam ni. Dan saya harap korang boleh celebrate diorang. Say tahniah ke apa semua. Thank you semua pun dah ramai say tahniah tu. Supaya dapat lebih semangat, dan juga insyaAllah kita tak tahu bila kita doakan orang, selalunya Allah akan sampaikan kebahagiaan, benda yang kita appreciate tu bagi pada kita. Okay. So saya nak tunjukkan, first kali kita ada Mami Glow. Okay, Mami Glow memang top seller Silver Warrior since awal tahun ni. Saya rasa kalau ikut yang kita start bagi bulan Februari ataupun bulan Mac, kalau tak silap saya. So daripada bulan Mac sampai sekarang dia memang juara bertahan. So kita ucapkan tahniah kepada Mami Glow. Bertahan tau daripada bulan Mac kita start bagi. Sebab saya check record bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos semua Mami Glow ke. So tahniah kita ucapkan. Bukan senang Kalau korang yang rasa, alah boleh lah Glow macam ni, tak. Saya dan Sal, mungkin Masnah pun tahu kan, perjalanan Glow ni bukan mudah. Bukan mudah. Ingat senang ke nak dapat berjaya, nak kaya, sukses, nak ada team, nak jaga team. Benda tu bukan mudah kalau korang tak ada ilmu. Serius, bukan mudah. Bukan mudah. No, that's why sebenarnya antara reason kenapa kita buat break 1000, booster 500, after kita buat discussion dengan Mami Glow juga. Kita discuss kita kena bantu team kita. So kita nak dia capai apa yang kita capai. So that's why kita sama-sama dengan Masnah, first booster 500 kita dengan Masnah dengan Glow, dengan Sal, dengan saya, dan ada a few trainer, mentor yang kita betul-betul buat benda ni. Dan benda ni bukan korang boleh dapat terus dapat, tak, dia perlukan effort yang tak ada orang nampak. Susah, sedih, menangis, meraung, semua tu ada sebenarnya, tapi korang tak nampak. Benda tu berlaku di belakang tabir. Tapi percayalah, percaya, setiap titisan air mata yang kita keluarkan untuk bisnes kita, untuk team kita, untuk family kita, benda tu terbayar one day. InsyaAllah. Okay. Alright, so itu adalah kepada Mami Glow, top seller Ogos untuk level Silver Warrior. Okay. Dan seterusnya juga kita ucapkan tahniah juga kepada Tini. Alright, Tini pun sama. Kita ucapkan tahniah kepada Tini. Tini dia baru dapat up rank, bukan baru dapat, bukan akhirnya juga. Dia pun sangat laju.
dia dah up rank ke Silver Warrior. So ini saya masih tulis Bronze Warrior lah sebab last month. So this month Alhamdulillah dia menjadi dia dah berjaya up rank sebagai Silver Warrior. So kita ucapkan tahniah juga. Tini berjaya jadi Silver Warrior. Benda ni pun bukan senang. Saya tahu Tini ni banyak perjalanan bisnes dia lama-lama tu. Macam-macam lah bisnes dia buat, HIO kan. Saya pun buat HIO dulu. So perjalanan tu sebenarnya mematangkan kita. So jangan takut dengan gagal. Jangan takut dengan kesilapan sebab benda tu sebenarnya jadi kita punya ilmu, kita punya experience. Orang lain tak pernah, kita dah lalu. Oh, aku dah lalu lah ni dulu. So aku dah tahu cara lain untuk hadapi benda tu. So that's why penting untuk korang yang buat bisnes sekarang, teruskan belajar. Belajar buat. Bukan belajar tak buat. Tu tak nak. Itu tak ada hasil nanti. Yang penting belajar buat. Gagal, bangun. Gagal 10 kali, bangun 20 kali. Boleh macam tu So ucap tahniah pada Tini, Bronze Warrior Top Seller Ogos 2022. Dan juga kepada kita ada 3 fighter yang dapat reward Top Seller bulan lepas. Bulan lepas kita ada Kak Syida. Tahniah Kak Syida. Ini fighter ni sebenarnya dropship lah. Dari segi laleli kita panggil dropship. So dropship ni meaning dia sama ada dia buat stok atau dia tak buat stok terpulang. So kita ada Kak Syida, kita ada Najla, ada 3 orang special dan juga kita ada Nabila. So kita ucapkan tahniah pada diorang. Dan kepada yang tak dapat top seller, jangan risau masa sentiasa ada. InsyaAllah bulan ni pun kita masih buka lagi. Keep usaha, jangan tengok orang lain ni satu saya nak nasihat. Jangan bandingkan kejayaan kita dengan orang lain, tak sama. Tak sama. Perjalanan kita dengan perjalanan dia tak sama. So korang nak bandingkan adalah korang yang dulu berbanding korang yang sekarang. Kalau dulu mungkin tak pandai bercakap, sekarang dah pandai bercakap. Dulu nak jual sebotol pun maut, azab. Tak lepas-lepas, asyik kena reject. Tapi sekarang mungkin korang dah boleh jual 10 botol sebulan. So itu adalah sukses, itu adalah kejayaan. So jangan downgrade diri sendiri. Teruskan buat, yang penting kita kena jadi lagi baik daripada semalam. Okay, boleh? So itu kita ucapkan tahniah pada diorang. Saya ambil session ni sekejap lah untuk ucapkan tahniah. Dan insyaAllah pada yang kalau korang rasa nak teruskan berjaya, teruskan berusaha, teruskan masuk join session ni Laleli Live. InsyaAllah saya yakin kalau korang tak dapat banyak pun, at least dapat 10% daripada session kita ni pun dah boleh membantu korang punya bisnes sebenarnya. Itu kunci dia, okay? Alright, so saya stop share. Okay. Alright, terima kasih pada yang say thanks. Betul Liza, penat air mata, luahan dan macam-macam. Kak Sal pun luahkan macam-macam jugalah kat saya. So kadang-kadang kita sangat selalu consult each other. Dan macam-macam benda yang saya nampak isu-isu team yang berlaku. Sebab tu kita ada create Laleli Sales Report. Report tu tapi untuk bulan Ogos saya belum share lagi. Nanti saya akan share lepas ni insyaAllah. Yes, tanya Nabila. Okay, kita akan share lepas ni insyaAllah supaya benda tu korang boleh tulis dan korang boleh tahu apa yang isu yang berlaku dekat korang sebelum ni. Saya nak bagi tips, bila korang buat Laleli Sales Report tu, screenshot. Kan kalau korang tulis cabaran apa solution, screenshot benda tu dan save dekat korang punya dokumen, file ke apa ke, supaya korang boleh trace balik, boleh keep track balik apa yang berlaku 10 tahun lepas, apa yang berlaku 5 bulan lepas, apa yang berlaku bulan lepas. Benda ni penting supaya korang boleh tahu apa benda betul yang korang kena teruskan dan apa benda yang salah yang korang kena stop buat cepat-cepat. Okay, boleh Alright, so insyaAllah saya sambung. Kita belum masuk lagi ni kelas kita ni. Okay, so bukan kelas sangat lah, ni just sharing lah So ada 4 virus. Ada 4 virus yang sangat-sangat kalau bahasa kasar dia hawau ataupun menghancurkan yang bakal menghancurkan bisnes kita. Sebelum dia start pun benda ni boleh hancur. Kita tak buat bisnes lagi, benda tu akan menghancurkan segala benda-benda yang kita akan buat. So that's why saya kena share dulu benda ni. Mungkin ada dekat dalam ni baru nak serius okay lah, aku nak try lah buat bisnes. Korang kena tahu benda ni. 4 virus ni bukan COVID je bahaya virus ni pun sebenarnya lagi bahaya daripada COVID. COVID dia boleh bunuh orang je lah. Tapi virus ni boleh membunuh the whole family juga dan boleh membunuh kejayaan kita. Itu paling kita takut. Okay. So nombor 1 virus apa yang saya nak beritahu malam ni, virus yang sangat-sangat biasa ada, ialah virus skeptical.
Skeptical mungkin kalau yang tak boleh faham tu saya tulislah skeptical. Skeptical ni adalah perasaan sangsi, was-was, dan mostly dia datang daripada perasaan negatif. Kan? Selalunya bila kita, dia bukan cakap nak buat bisnes je lah, nak beli sesuatu pun kadang kita skeptical, benda ni okey ke, ada warranty ke, kalau rosak macam mana, kan? So bisnes pun sama, kita rasa aku boleh ke buat bisnes, aku family aku semua kerja kot, makan gaji, mana ada yang buat bisnes, tak boleh kot. Dan benda tu berlaku skeptical tu bukan setahun, bukan 2 tahun, daripada bertahun-tahun lah cerita dia. Bertahun-tahun daripada kita dulu kecil sampailah sekarang. Hai Tini, ni tadi lambat Tini tadi. Saya tanya Tini, kita nak ucapkan top seller Ogos 2022. Tanya, good job. Tadi kita ada tunjuk gambar tau. Tini dah terlepas dah, tak apa, tengok ulangan. Tengok ulangan. Okay, so jangan ada perasaan was-was ataupun negatif ni. Yang perasaan ni sebenarnya dia membunuh, kan? In fact, baru siap masak, alhamdulillah. Masak apa tu? Rajin masak malam-malam ni, alhamdulillah, rezeki lah untuk Habi. Okay, yes, skeptical ni dia boleh membunuh kita punya kejayaan. Okay, contoh paling senang adalah, saya bagi korang satu story. Saya dah cakap story tu macam ni lah, simple lah. Okay, boleh tak saya tanya, korang buat satu video tanpa bercakap, tapi video tu boleh viral sampai dapat 200 million subscriber. Korang rasa tu logik tak? Boleh berlaku tak? Tini masuk malam. Tengah malam baru masak. Yelah. Logik tak? Korang rasa mesti perasaan orang biasa cakap, tak mungkin lah, mana ada boleh jadi. Tak mungkin, aku tak tahu. Aku tak mungkin lah, dah lah tak boleh bercakap. Kan tak boleh cakap dalam video tu, tapi boleh viral. Nak tahu tak, seorang manusia ni, manusia yang masih wujud, hidup sampai sekarang, Izzah cakap logik. Logik kan? Satu manusia yang wujud sekarang, nama dia Khaby Lame. Khaby Lame, dia seorang orang Senegal. Dia orang Muslim, dia ada disleksia, kan? Dan dia tak ada kerja, dia tak ada duit. Dia migrant. Saya tak pasti dia pindah daripada mana lah, daripada Senegal, negara asal dia pindah ke US kot. Itali silap. Dia pindah ke Itali. So dia tak bercakap. Kalau dia cakap bahasa Itali, saya rasa korang skip video dia. So dia tak bercakap. Dia buat video apa? Dia buat macam ni. Macam ni kan, macam tu. Itu je. Itu saja dia buat. Dan bulan pertama dia buat, dia ada dapat 9 view, 2 subscriber first month. Dan apa dia cakap? Aku buat je terus. Dia buat je, dia teruskan. Dia bukan cakap bahasa Melayu lah. Dia cakap, aku buat je, aku teruskan je. Kan? Kalau korang 2 subscriber tu siapa tahu? Ayah dia, jiran dia. Ni Khaby Lame. Sekarang dia ada 200 million subscriber yang follow dia. So korang rasa kalau dia skeptical, kalau dia cakap, aku tak mungkin lah boleh berjaya. Sebulan 2 subscriber je tu pun bapak aku dengan jiran aku. Malah aku buat. Kalau dia skeptical pada saat tu, adakah dia akan sampai ke level dia sekarang? Kan, jumpa artis lah, jumpa tu memang dah. Yelah, bila orang dah viral ni kan. Tapi dia beza dia viral dia bukan dia buat benda yang bodoh. Viral dia adalah dia menunjukkan kebodohan orang lain dan dia tunjuk cara yang lebih senang. Bukan kebodohan lah. Maksud cari yang berbeza, yang susah, dia tunjuk cara yang lagi senang. Make it easy. Kan? So tu Khaby Lame. Kan? So apa yang saya nak sampaikan kat sini, korang jangan ada perasaan skeptical. Bolehkah aku buat bisnes? Leader aku support ke? Apa lagi? Aku ada bajet ke nak buat modal? Bolehkah aku jaga modal? So persoalan-persoalan ni sebenarnya tak perlu datang dekat kepala kita. Tak perlu datang dekat kepala kita. Yes, make it easy. Semudah yang boleh. Kan? Jangan fikir stres-stres. Jangan fikir benda tu semua susah. Tak, sebenarnya benda-benda untuk kita buat bisnes ni senang. Hari tu saya cakap dengan Amar, saya cerita dengan Amar lah. Ni masa saya nak pergi sembahyang Jumaat. So perasan tak ada orang kat tepi jalan kan jual jeruk kan. Jual jeruk yang dalam plastik kan, kadang dia pakai apa, tutup muka dia, panas kan, pakai face mask apa semua. So dia duduk tengah jalan, makcik dia, saya tahu dia makcik dan saya tahu dia tua. Sebab apa? Sebab dia jalan bongkok dan slow.
Dan percaya tak, dia jalan apa tau? Dia jalan kat tengah-tengah ni. Tak ada border antara lawan kereta ke sini dengan ke sini, tak ada border. Dia duduk tengah-tengah ni. Dia duduk, dia diri. Bayangkan kalau ada seorang tentuk sekejap kan. Saya rasa dia dah bye-bye dah. Dan kenapa dia sanggup ambil risiko tu? Kenapa dia sanggup ambil risiko tu? Tua ni saya tak nampak muka lah sebab memang dia just tutup je kan. Tapi dia sanggup ambil risiko tu untuk cari secebis rezeki. Saya tak tahulah sebotol dia jual berapa, untung ke tak untung dia berapa lah, saya tak tahu. Tapi saya yakin takkan untung dia sampai RM15 sebotol. Tak mungkin sebab satu tu pun harga berapa je, saya rasa RM10 kot. Kan? Dia sanggup gadaikan nyawa dia. Orang tua ni di tengah panas, di tengah jalan raya, kereta banyak, asap lori lagi. Lori dia jalan saja, kita dalam kereta pun dah bergegar. Bayangkan kita diri tengah-tengah jalan tu, lori lalu. Kan? So sebenarnya kalau orang cakap, susah lah buat bisnes ni. Apa yang susahnya? Kan kita duduk kat rumah, godek-godek phone, kan? Masuk WhatsApp status, share dekat Facebook, buat Canva sikit, share sikit, tanya ke team. Tiga kereta api, isu apa ni? Oh, banyak isu yang kita share ni. Welcome Karma. Adalah yang anak dropship nak restock. Alhamdulillah. Tahniah Aizah, good job. Stok ada 2 je ni. InsyaAllah doa-doa lah esok cepat sampai. JNT jangan risau, selalu JNT laju. Kita doa Alright. Okay. Karma. So hari ni Karma, kita nak share pasal 4 vaksin. Bukan vaksin, 4 virus. 4 virus yang boleh melenyapkan bisnes kita. So virus pertama adalah virus skeptical. So saya nak bagi tahu, jangan terlampau skeptical, jangan anggap bisnes ni susah sebab bisnes sangat senang. Ramai lagi orang kat luar sana yang buat bisnes dengan keadaan yang sangat susah. Susah, membayangkanlah jual jeruk dekat tepi jalan dalam keadaan yang sangat bahaya. Tua pula tu, tak ada kerusi jangan ingat tengah-tengah jalan tu dia bawa kerusi, dia tak bawa kerusi. Memang sepanjang jalan yang besar tu tak ada kerusi langsung. Itulah vaksin pula, silap. Vaksin kita bagi next time. Kali ni kita bagi virus dulu. Dah kenal virus, barulah kita boleh cari vaksin dia. Kan? So, kalau korang yang buat bisnes online, jadi agent, jadi dropship, korang rasa susah. So, sebenarnya benda tu tak susah. Kan? Orang jual nasi lemak lagi susah. So, that's why jangan take it for granted. Bila korang dah dapat peluang yang senang, boleh main phone, ada internet, so gunakan wisely. Kalau nak buat, buat betul-betul. Tak nak buat, tak payah buat terus. Senang. Kan? Okay. So itu adalah nombor 1. Buang perasaan skeptical. Kalau ada anak team yang skeptical, macam mana? Ada tak anak team korang yang skeptical? Dah sign agent ataupun dropship? Lepas tu, saya tak reti lah. Apa korang buat? Boleh tak ada siapa-siapa yang komen kat sini? Ada tak anak tim korang ataupun korang sendirilah yang rasa macam aku tak reti nak buat bisnes tapi nak buat juga, apa yang korang suggest pada orang yang mengadu tu? Ada tak sesiapa yang boleh bantu saya ni? Apa yang korang akan buat? Kalau ada orang cakap dia nak buat bisnes tapi dia tak berani, dia takut. Takut sebab apa? Sebab skeptical lah. Takut dia kena kucam, takut kena kutuk, takut tak berjaya, takut suami condemn, kan? Tu share, bantu set mindset. Yes. Innama a'malu binniyat. Okay? Segalanya bermula dengan niat. So niat tu dia datang daripada mindset. Kalau mindset kita dah positif, insya-Allah niat kita pun positif. Kan? So kena sentiasa fikir dengan mudah. Saya tu apa? Rasanya Izzah lah. Izzah punya anak tim pun ada isu kan. So bantu dia set mindset. Macam mana nak set mindset? Macam mana kita nak set mindset? Tanya Didak aja sebab nak bagi semangat. Ya, pun boleh juga. Okay. Dan antara benda yang boleh bantu kita set mindset, nak cerita yang pasal Sal cakap tu, antara benda yang boleh bantu kita untuk set mindset yang betul, bukan set mindset yang tak betul. Untuk cari mindset yang betul adalah kita kena berada dengan circle yang betul, dengan leader ataupun mentor ataupun guru ataupun apa kita panggil, contoh inspiration yang betul. Kan? So macam Izzah cakap dia ada leader. Leader. Siapa leader Izzah tu? Tanya leader.
Kan? Tanya leader. So leader tu kenal leader yang betul lah. Yang boleh membantu bukan yang menghancur tapi yang membantu. Kita nak penasihat bukan punah sihat. Kan? So that's why penting untuk cari circle yang bagus, yang betul-betul sama-sama nak berjaya supaya insyaAllah benda tu boleh bantu kita untuk grow cepat. Okay? So itu adalah cara untuk hilangkan skeptical. Okay, alright. So, okay, tu setakat ni okay. Virus skeptical, so boleh tak janji dengan saya malam ni, kita berapa bulan? 4 hari bulan 9 mulai hari ni, buang perasaan skeptical. Kadang-kadang bukan orang yang belum buat bisnes je skeptical, orang yang dah buat bisnes pun skeptical. Contoh apa? Contoh apa dia skeptical orang yang dah buat bisnes ni? Contoh mungkin dia nak buat combo. Alah, aku buat combo ni ada ke orang nak beli? Tak ada orang nak belilah combo kot. Mahal. So itu pun sejenis skeptical yang sangat bahaya. So saya nak korang buang benda tu dan tanyalah dengan leader ke kan, apa yang perlu kita buat untuk elakkan mindset negatif, skeptical macam tu. Okay? Alright, Alhamdulillah. So okay, dapat sesuatu tak? Cuba komen dapat. Kalau tak dapat pun saya nak tahu juga. Cuba komen tak dapat. Komen sikit. Bagi saya energi sikit lah. Love sikit ke, like sikit ke. Barulah semangat sikit saya nak share. Thank you. Kadang-kadang sikap tu datang tiba-tiba. Alright. Okay, thank you. Ini Iza respon. Alright, good. Okay, itu nombor 1. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, apa yang saya nak korang tahu, satu virus yang berbahaya juga adalah virus, nama dia virus bertangguh. Sekejap saya silent. Virus bertangguh bertangguh ni sejenis virus tau. Dia bukannya satu kebahagiaan, tak, dia satu virus. Dia bukan ubat tapi dia adalah virus. Bertangguh, postpone. Sekejap. Okay. Right. So virus bertangguh. Nanti dululah. Apa ni aku buat lah. Esok lah aku buat. Hari ni tak sempat lah. Lusa lah aku buat. Tahun depan lah aku buat. Ataupun customer message. Hai, saya nak cari. Kejap lah aku tengah tidur lah. Nanti lah. Ataupun kejap lah aku tengah gosok baju. Gosok baju contoh. Buat nantilah. Okay. So apa saya nak bagi tahu? Bila kita bertangguh, buat sesuatu. Bukan bertanggung Iza, bertangguh. Saya type. Yang saya WhatsApp, yang saya tulis tu. Thank you isteriku. Bertangguh. Okay. Jangan bertangguh. Bila kita bertangguh, sebenarnya kita sedang menangguhkan kejayaan kita. Okay, pernah dengar? Pernah dengar tak? Apa orang cakap? Customer akan beli dengan kita bila kita interact dengan dia less than 3 second kot. Tak silap saya. Bukan 3 second lah. Saya rasa 3 minutes kot. Less than 3 minutes. Kalau lebih 3 minit ditunggu kita, al-maklum dia cari orang lain. Aku ramai seller lagi lah, dia carilah orang lain. Cari seller ni dekat Shopee, Instagram, Facebook, WhatsApp, ramai. Kita jangan ingat kita seorang je yang jual. 3 second 3 second. Kan? Benda ni juga adalah sejenis customer experience. So, what happen kalau kita tangguhkan? Saya faham, mungkin kita sangat busy. Saya faham korang sangat busy. Tapi bila ternampak notification atau something yang korang dah nampak, kalau tak nampak, tak boleh buat apalah. Yang dah nampak, tolong jangan tangguhkan untuk reply. Secepat mungkin. Ini tips saya bagi. Kalau lewat say sorry pun betul. Kita kena jujur lah. Kena telus. Lewat buat apa? Sorry tadi tengah settlekan anak. Macam tadi Tini cakap, sorry dia memasak. Tak apa. Orang okey je. Tapi kalau kita diam, tak bagi reason kan. So orang akan malah macam tak sungguh-sungguh lah nak buat bisnes. Ramai je kan. Ejen lain aku boleh beli benda ni. Apa tu? Kalau ingat bala Malaysia kena cepat sangat-sangat. Ya. Hari tu saya rasa Izzah pun ada share kan. Dia dapat sale tu sebab orang tu cakap dia jawab laju. Reply laju. Benda ni sangat penting. Kadang-kadang orang cakap nak buat bisnes ni kena pandai marketing, kena pergi kelas power, kena pergi kelas ribu-ribu, puluh ribu. Tak sebenarnya. Dalam bisnes ni tak perlu pandai pun. Cukup kita pandai satu benda dan kita buat betul-betul bersungguh-sungguh. Antara benda yang sangat powerful adalah korang reply customer tu secepat yang boleh. Sepantas kilat lah kalau boleh. Dia mesej 9.51, korang reply 9.51. Dia mesej pukul 10, korang reply pukul 10. Benda ni insyaAllah akan bantu pergi jauh.
Faham tak Isu? Kena balas cepat sangat-sangat. Tapi saya faham lah kalau ada kerja tak boleh buat apa lah, kalau tak boleh nak elak. Kadang-kadang diorang nak tengok kita cepat aja pun, ya, betul. Sebab apa? Customer ni bila dia ada masalah, dia mesti nak urgent lah. Contoh anak dia sesama 2 pagi. Kalau boleh, kalau kita boleh reply 2 pagi tu, dia mesti antara orang yang sangat happy di saat tu. Tapi kalau 2 pagi dia mesej, kita reply 12 tengah hari esok, korang boleh abaikanlah customer tu. Kemungkinan dia dah cari orang lain. Kemungkinan. Kan? So that's why penting untuk jaga dan alert dengan customer supaya diorang boleh ada perasaan bahawa kita ni reliable. So bila kita bertangguh nak layan customer pun bertangguh, mungkin benda tu akan menyebabkan dia tak trust dengan kita, tak percaya dengan kita, kan? So itu nombor satu. Bertangguh ni besar juga, topik dia pun besar. Mungkin apa benda lagi yang boleh kita tangguhkan? Apa benda lagi? Contoh mesej dengan tim kita, nak tanya khabar tim kita pun kita tangguh. Nantilah, esok lah, bulan depan lah, tahun depan lah. Lama-lama tim kita pun lemau. Dan masa dah lemau tu lah, dah mati orang kira tu dah mati. Kan nak hidupkan balik susah Kalau orang tu masih hidup senang sikit. Tapi kalau dia dah mati, mungkin dia dah lemau, dia dah lupa. Dia dah lupakan kita. Masa tu memang azab lah kalau nak hidupkan dia. Ya, customer biasanya mesej 2-3 orang sekali. So siapa yang reply dulu. Betul Tini. Yes, macam tu. Sebab kita pun buyer kan. Kita pun membeli, so kita tahulah trend pattern tu. So siapa yang reply awal, dia menang. Kan? Pesaing, kalau kita lambat, pesaing lah yang menang. Okay. Dapat sesuatu tak kat situ? Kan? Dan juga saya nak share kenapa apa panggil tu? Domino's dengan pizza. Kenapa dulu masa awal-awal sebelum Domino's ada kat Malaysia pizza dominating. Dia nombor satu. Pizza je Domino's. Kalau kita cakap pasal pizza, Pizza Hut. Tu je lah. Tapi bila Domino's masuk, dia main apa tau? Dia cakap penghantaran lebih 30 minit ke something, dia bagi pizza free. So apa yang dia buat tu, dia cakap speed. Dia nak bagi tahu dia ada speed. So slowly, kan customer mula lari ke Domino's, pergi Domino's. Sebab pizza tak boleh buat macam tu. Dia tak ada pun terms bagi lambat, dia dapat free. Tak ada. Kan? So Domino's ada buat. Disebabkan itulah, pizza boleh, Domino's boleh naik dan masuk sampai sekarang 30 minit. Kan? So itu speed. So sama juga kita kalau boleh kalau ada peluang untuk hantar awal, cuba hantar customer punya order seawal yang boleh. Cari masa. Kalau tak dapat, yelah tak boleh buat apa lah. Tapi kalau dapat, cuba buat sebaik mungkin. Hantar seawal boleh. InsyaAllah benda tu pun dapat bantu create customer punya trust dan dia pun akan beli dengan kita lagi dan lagi. Best kan kalau customer repeat order kan? Best tak? Best ke best ni? Cuba komen sikit. Saya tengok ni. Ada lagi tak ni? Semua-semua ada lagi tak ni? Kan? Pastikan bila korang hantar tu, korang dah buat sepantas yang boleh insyaAllah. Kan? Right. So, seterusnya. Selain bertangguh. Ada, okay good. Ini ada lagi, Alhamdulillah. Right. Lupa juga saya nak beritahu, tanya juga pada Tini berjaya prank jadi silver warrior. Kita dah message ayat je kan. So saya cakap depan-depan lah. Tahniah teruskan insyaAllah. Banyak lagi benda yang kita akan lalui. Saya yakin Tini ada potensi yang sangat besar untuk berjaya. Sama dengan kawan-kawan kita dalam ni, Iza, Masna, semua potensi sangat besar. Tinggal lagi untuk bertindak dan buat je. Itu je. Okay. Alright. So seterusnya. Seterusnya, selain bertangguh, nombor 3 virus yang paling bahaya dan sangat membunuh adalah tak bersungguh-sungguh. Ni banyaklah kita nampak. Tak payah jauh lah kadang kita sendiri, saya sendiri pun kadang-kadang kita ada virus ni. Macam sesama, kadang kita ada virus ni, ada masa kita okey, ada masa kita ada datang benda tu. Kan? So apa saya nak beritahu, salah satu virus yang bahaya adalah virus tak bersungguh-sungguh. Ingat tadi saya cakap kan, yang Tuan Fahdi Ghazali share. Kalau kau nak buat bisnes, buat betul-betul. Kalau kau tak nak buat bisnes betul-betul, baik jangan buat. Benda tu memang ayat simple tapi deep. Sebab ada contoh. Kita dalam bisnes ni satu benda yang saya perasan, saya belajar. Kita kena ada ilmu.
Kan, bosan kan kita cakap, asyik-asyik bisnes kena ada ilmu. Saya cakap betul, terus terang saya cakap, korang nak terima ke tak kisah, tapi saya beritahu bisnes hanya boleh berjaya bila korang ada ilmu yang betul. Ilmu yang betul. Dan saya tak banyak ilmu. Sebab tu saya sangat-sangat sarankan korang join EK, join Fahdi Ghazali, join Dr. Aziz, join Najib Hassan. Kisahlah orang cakap dia jual ILU ke apa. Kalau benda tu dapat membantu kita punya bisnes, dapat bantu kita dapat income yang banyak untuk family kita, mak ayah kita, adik-beradik kita boleh bawa pergi haji, boleh pergi umrah, boleh bawa pergi makan, magnet tu magnet ke apa. So why not kita follow? Kan? Follow, belajar. Benda ni saya rasa benda ni sangat-sangat, kalau cakap dalam bisnes, sebenarnya buat sales tak penting sangat. Kalau saya nak cakap lah, Lain Masnah ni pandai hilang. Tak apa Masnah, faham. Kita doakan sama-sama semoga Lain Masnah malam ni laju macam kilat. Amin. Kita sama-sama doa. Amin. Mana tahu ada salah seorang doa kat sini diangkat dan dimakbulkan. Masnah dapatlah belajar. Sama-sama malam ni dengan kita. Okay. Alright. So, cari ilmu. Okay. Bersungguh-sungguh. Kan? Kita buat session ni, Lalui Live ni kita buat every week. Alhamdulillah setakat ni every week kita buat. Dan saya boleh je tak nak buat. Boleh je. Anytime saya kat Malaya buat. Boleh. Tapi saya tak nak sebab saya tahu korang perlu kurung dia. kurung line tu Masnah. Tini dah bagi suggestion lah tu. Okay. Tapi kenapa saya dan Sal teruskan juga. Kadang kita orang penat. Macam migraine sekarang pun sebenarnya saya tengah pening ni. Tapi saya pening belah tepi. Tapi kita teruskan juga. Saya teruskan. Sebab selagi boleh kita buat. Kan? Sebab apa? Sebab saya nak korang dapat sesuatu, dapat energi yang baru untuk korang buat bisnes. Bisnes ni tak senang saya bagi tahu. Bisnes tak senang. Yang dah buat bisnes lama tu tahulah. Bisnes tak senang. Tapi dia boleh menjadi lebih mudah bila kita ada ilmu yang betul, kita ada circle yang betul, kita ada supporting system yang bagus. Benda tu akan jadi senang. Dia tak senangnya bila semua benda tak ada. Tak ada orang guide. Tak ada cara nak buat. Tak ada orang bagi semangat. Tak ada orang nak yang boleh kita tanya untuk ada masalah. Tak ada. Dan bisnes tu sangat susah. Dan lagi sedih kalau kita buat seorang-seorang. Orang keliling kita semua tak buat bisnes. So kita buat seorang-seorang. Benda tu akan jadi susah. Kan? So that's why kita create juga ni. Kita gagahkan lah juga. Hari Rabu, Sal buat kelas. Bukan Rabu, hari Khamis, Sal buat kelas dekat Telegram. Hari Ahad saya buat kelas dekat Facebook. Tujuan dia adalah untuk bantu kita sama-sama. Sebenarnya saya bagi ni pun saya pun mencari energi. So saya dapat energi daripada korang. Sebab tu saya cakap bagi like ke share ke apa. Itu sebenarnya untuk pastikan saya pun boleh dapat that energy. So kita energy give and take. Saya bagi korang energy, korang bagi saya energy juga. So kalau semua lemau, saya pun lemau. Mungkin daripada 4 poin saya bagi, mungkin saya bagi 3 je cukup. Yang keempat tak payah bagilah. Energy tak ada. Kan? So that's why itu punca dia. Kenapa kadang-kadang kalau korang perasan, ada bisnes, bukan bisnes, ada ejen ataupun dropship yang buat separuh jalan dan they stop. Bukan sebab dia tak pandai bisnes pun, bukan. Dan kita orang dah banyak lah orang kita jumpa setakat these few years dengan AO saja bukan bisnes lain, dengan AO saja. Ramai yang dah bersungguh-sungguh ni, bersemangat, wow aku nak buat gila-gila ni untuk family aku, untuk bantu aku. Anak aku kecil lagi, aku nak bagi the best education, nak hantar sekolah baik. Tapi bila dah separuh jalan, tak sampai separuh lah, kita cakap mungkin 2-3 bulan yang pertama dah start down. Dan kita nampak pattern tu nampak. Bila 2 ataupun sebulan tu dia tak masuk kelas langsung, bulan kedua tu dia akan start message reply lambat apa semua. Bulan ketiga dia hilang. Ni lebih kurang lah pattern dia. Pattern dia. Dan hilang bukan sebab dia buat bisnes lain pun, tak. Dia akan sambung buat apa yang dia buat sebelum ni. So effort yang dia keluarkan pada first month, second month tu dan third month mungkin sikit dia buat posting sikit. Benda tu hilang. So dia dah wasted 3 bulan. Dia dah wasted 3 bulan sebab dia tak bersungguh-sungguh. Tak bersungguh-sungguh cari ilmu, tak bersungguh-sungguh tanya leader, tak bersungguh-sungguh faham bisnes dia, apa yang salah, apa yang betul dia buat. Benda tu akan menghilangkan korang punya bisnes. Ni saya cakap benda betul bukan benda yang tak pernah berlaku. So itu experience kita orang lah. So mungkin korang punya experience lain.
So experience kita orang bila kita tak berjumpa, tak ada interaction, tak join kelas, panggil kelas pun tak nak masuk, panggil dekat Telegram pun tak nak masuk, buat booster ke, buat break 1000 pun tak nak masuk, lama-lama dia akan hilang. Dan ada juga yang masuk belajar, lepas tu dia bukan belajar dengan saya tau, maksud saya dia belajar dengan saya juga, at the same time dia mencari ilmu di luar kan. Sebab ada banyak ilmu yang saya tak reti nak share. Nak mula balik susah, nak cari semangat tu pun susah. Laut dalam tak tahu mana. Betul Tini. Sebenarnya kan kalau nak cakap kan, lepas saya buat HIO tu dulu, lama tau. Saya memang tak buat business langsung. Saya rasa dekat 2 tahun kot, 2 tahun 3 tahun. Sebelum saya start buat fotografi masa tu. Sebab apa? Sebab perasaan penat tu rasa macam aku dah bazirkan masa aku banyak. Disebabkan that itu bukan orang lain lah, kegagalan saya sendiri lah kan. So apa saya nak bagi tahu, perjalanan tu susah kalau kita stop dan hilang. So that's why korang jangan hilang ke laut dalam, jangan. Ada masalah, ada isu, tolong interact dengan leader masing-masing. Kalau interact dengan Sal pun boleh, dengan saya pun boleh, tolong interact, communication is the key kan. Dan masalah memang ada, korang jangan risaulah, apa bisnes korang buat pun masalah mesti ada. Saya sanggup potong kuku tak? Potong jari kalau bisnes tu tak pernah ada masalah. Tak ada bisnes yang perfect. Mesti akan ada isu, dan kita, bila ada isu, kita bukannya tarik diri, stop tau. Bila ada isu, kita kena buat apa? Kita kena adjust. Adjust sampai sesuai, sampai kita dapat rentak yang kita nak. Sebab tak semua orang sama cara dia. Tak semua orang sama. Mungkin cara saya dengan Sal, kita buat macam ni. Mungkin korang tak sesuai cara ni. Buat cara yang korang selesa. Yang penting benda tu ada hasil. Itu yang kita nak. Kita nak, at the end of the day, kita nak result. Korang ada hasil, korang ada income untuk bawa balik untuk family. Macam Iza hari ni, dia dapat bawa family jalan-jalan. Alhamdulillah, sikit sebanyak, walaupun sikit je lah yang kita mampu bagi untuk bonus daripada lalali. Tapi insyaAllah benda tu sikit sebanyak membantu sebenarnya korang punya bisnes. Okay, alright. So jangan lagi ada plan nak buat tak bersungguh-sungguh. Kalau korang ada masa, ada keupayaan untuk masuk kelas, please masuk kelas. Bukan kelas saya saja, bukan lalu je, korang boleh join kelas mana-mana saja. Tak ada paksaan. Tapi saya sangat menggalakkan. Sangat galakkan. Sebab apa? After saya follow, saya memang belajar dengan Siful Najib 2 tahun. Okay. Orang cakap Siti Khadijah Zulkifli ni apa yang juga bulan ni naik bronze. Alhamdulillah. Wow. Itu adik Tini tahniah Tini, good job. Siti Khadijah pun good job. Berjaya up-rank naik bronze. Alhamdulillah, good job. Bukan senang kan? Tapi insyaAllah kalau ada support sistem yang bagus, semua benda boleh. Tak ada masalah, saya yakin. Mesti boleh. Okay. Ya adik, alright, good. So Tini punya tanggungjawab dah tu. Jangan risau, tanggungjawab tu kita pegang sama-sama. Saya dan Sal pun pegang sama-sama. Kita support adik Tini sampai dia betul-betul berjaya. Kan? Bayangkan kalau sebab kita, bukan sebab kita yang mengajak dia, and then dia dapat ubah keadaan keuangan family dia, betapa besar manfaat yang dia boleh guna dan dia boleh bagi untuk family kita yang lain pula. So pegang betul-betul benda tu, jaga adik elok. InsyaAllah kita doa, saya dan Sal doakan agar adik Tini sukses, kaya, berjaya dunia dan akhirat. Amin. InsyaAllah. Okay. Right. So, yang nombor 3, virus bahaya tu tak bersungguh-sungguh. So, nombor tak bersungguh-sungguh, buat betul-betul, buat gila-gila, buat sampai jadi. Okay. Right. So, seterusnya. Dan terakhir. Amin. Okay. Yang terakhir, virus yang berbahaya. Ini memang membahaya dunia akhirat ni. Last kali ni saya kena masukkan juga berbahaya dunia dan akhirat. Bukan dunia je. Okay. Itu adalah kita mula ada perasaan, ada attitude menyalahkan. Bukan menyalahkan manusia. Menyalahkan takdir, menyalahkan agama. Alah, aku solat pun tak ada pun kaya, tak kaya-kaya juga. Kan? Aku baca Quran 2 muka surat sehari pun tak ada, berjaya juga. Kan? Ataupun dia cakap, alah aku memang ni, Allah dah jadikan aku memang orang miskin. Aku memang orang yang tak berjaya, aku memang orang yang hina. So kita menyalahkan takdir, kan, membuat kerja Tuhan, mengatakan kita tak boleh berjaya. So ini benda ni bahaya sikit. Bukan bahaya sikit, bahaya banyak.
Okay, ingat whatever yang kita ada sekarang ni, contoh, saya suka tau, ada Andrew Tate, kalau korang pernah dengar, Andrew Tate ni orang panggil toxic alpha male. Kalau korang nak search lah, tapi sometimes apa yang dia cakap tu betul. Saya dah tulis itu, Andrew Tate. So dia cakap apa tau? Dia cakap pasal depression, bipolar. Dan orang yang bipolar ataupun depression tak akan setuju dengan apa yang saya cakap ni dan apa yang Andrew Tate cakap. But apa yang dia cakap sangat masuk akal, sangat make sense. Sebab apa? Sebab orang cakap lain kat sini tiba tak ada. So dah tengok ulangan. Tak apa Izzah. Okay, last kali menyalahkan. Okay, so saya nak cakap pasal depression. Kadang-kadang orang cakap, aku tak boleh buat bisnes, stress lah. Leader suruh capai target, kena post sana post sini, stress lah, tak boleh buat lah. Aku ni dah lah ada penyakit bipolar, aku ada penyakit stress. Apa panggil tu? Stress lah, stress. So saya faham memang ramai yang stress. Tapi korang kena tahu. Ini apa yang Andrew Tate share dan saya nampak benda tu, tapi saya tak pandai keluarkan dalam words. Tapi dia boleh keluarkan dalam words, so benda tu sangat clear. Yang dia nak cakap macam ni, bipolar, bukan bipolar, depression bukanlah sejenis penyakit. Okay? Depression tu bukanlah sejenis penyakit sebenarnya. Kan? Korang percaya tak? Saya pun stres. Saya pun ada depression. Ramai orang 100% semua orang kat dunia ni ada depression. Ada. Bezanya kau nak kontrol ke kau tak kontrol. Dan jangan anggap stres tu adalah satu penyakit. Aku ada stres, kau tak ada stres boleh lah. Gila. Mana ada orang tak ada stres. Kan? So bila kita society sekarang saya nampak kita sangat-sangat macam ni tak boleh je, dia ni mudah stres, dia ni ada anxiety. So benda tu sebenarnya dibuat-buat. Dan benda tu tak bagus sebab dia melemahkan kita, menyebabkan kita anggap aku stres, aku tak boleh buat bisnes, stop lah, aku hidup dengan life aku je. So benda tu bahaya sebenarnya. Okay, bahaya. So benda tu menjadikan kita lemah. Tak ada ubat untuk depression. Kalau depression apa doktor bagi? Doktor bagi painkiller ataupun ubat untuk tenangkan diri, tu je. Dia tak ada ubat. Sebab ubat tu kita sendiri, hati kita sendiri, diri kita sendiri, adakah aku nak fight. Kan? So berhenti menyalahkan orang lain. Orang pertama yang perlu disalahkan adalah diri kita sendiri. Kenapa sel aku tak naik? Check diri kita sendiri. Okey ke kita? Adakah kita cukup bersungguh-sungguh? Adakah kita layan customer kita betul-betul? Kan? Ada masa kita layan customer kita betul-betul, ada masa kita layan customer kita lebih kurang. So janganlah pelik. Janganlah pelik kenapa sale kurang, orang makin kurang beli. Leader aku tak bagi support lah. Cuba check balik. Adakah kita interact dengan leader kita dulu? Ingat leader kita ada ramai orang bawah dia. So dia tak boleh entertain kita seorang. Okay. So kalau kita nak support, please communicate. Jangan malu. Kadang-kadang bukan kita tak nak communicate, tapi nak melayan seorang ni pun dah ambil masa. So kalau korang rasa benda korang perlu support, message je. InsyaAllah bila ada masa, leader tu akan respond. Kan? Kalau tak ada masa pun, at least dia akan cari masa nanti. Yang penting korang kena ada satu benda untuk discuss, bukan menyalahkan. Blaming game, tak kisah blame manusia ke, blame Allah ke, kan? Benda tu sangat-sangat tak bagus. Kan? Dia tak bagus bukan untuk punya bisnes je lah. Saya nak cakap ni untuk kita punya life. Kalau kita sendiri suka menyalahkan orang lain kan, kenapa kita tak berjaya, dia ni sebab benda ni, ni sebab benda ni. So lama-lama kita akan rasa macam semua orang salah, kita je betul. Saya pernah terperangkap dengan benda ni. Semua orang salah, saya je betul. Kan? At the end of the day tak ke mana pun. Sebab tu saya sangat cadangkan benda yang mengubah saya, seriously benda yang mengubah saya selalu cakap benda ni dalam kelas. Benda yang mengubah saya adalah bila saya pergi kelas Dr. Azizan Osman. Bukan yang nak ubah hidup, yang sebelum tu. Itu IMKK, Intensive Mentor Kekayaan dan Kejayaan. Dia buat lagi sekarang ni saya rasa, but ada musim dia lah. Dan benda tu memang korang cakap, saya tak tahu lah, orang cakap scam kan, tapi saya tak tahu sebab saya dapat sesuatu. Sebab tu saya tak cakap scam. Memang digunakan IELTS, tapi IELTS dia itulah yang mengubah saya punya mindset, mengubah cara saya berfikir. Cara otak manusia ni sangat powerful tau. Apa yang kita fikir boleh ubah perjalanan hidup kita. Pernah tak kita design life kita macam mana? Apa aku nak jadi tahun depan? Apa aku nak capai 2 tahun depan? Kan? Benda-benda tu saya tak akan belajar, saya tak akan tahu pun benda tu wujud untuk design life kita kalau saya tak pergi kelas Dr. Azizan masa tu.
Saya takkan tahu. Kalau saya cari Google pun saya tak tahu apa saya nak search dekat Google. Aku nak berjaya, apa aku nak tulis? Search apa-apa. Saya pun tak tahu. Saya rasa akan keluar berjuta-juta result dan saya tak tahu mana satu saya nak follow. Kan? So apa saya nak ulang lagi dalam ni? Cari ilmu. Berapa kali saya cakap malam ni. Cari ilmu. Sebab benda tu dah ubah saya dan saya yakin korang pun insyaAllah akan dapat sesuatu. Saya dengar lagi kelas Dr. Azizan, dia ada buat bina bisnes berjaya 10x. Tapi saya tak tengok detail lah kelas dia bila ke apa semua. Korang boleh tengok. Cari Azam Osman. Itu kelas event. Live event dekat Setia City Mall. Saya pernah pergi ke sana untuk nak ubah hidup. Memang best event dia. Kalau korang ada peluang yang duduk Malaysia, duduk Malaysia pula. Yang duduk Semenanjung lah. Yang Sabah Sarawak kalau nak pergi pun boleh. Tapi kena spend sikit lah masa, duit kan. Flight lah apa semua. Tapi benda tu saya yakin dapat ubah korang punya life. Kan? InsyaAllah. Okay? Dan saya rasa itu saja 4 virus yang saya nak korang elakkan. Nombor 1 tu dah tulis. Ini tulis saya tekan. Nombor 1 skeptical. Stop. Nombor 2 bertangguh-tangguh. Stop juga. Nombor 3 tak bersungguh-sungguh. Stop please. Nombor 4 jangan tuding jari, jangan menyalahkan orang lain, benda lain, Allah, takdir apa semua selain daripada diri kita. Semua yang salah, semua yang berlaku kat diri kita adalah kesalahan diri kita. Kena accept. 1 jari tunjuk orang, berapa jari tunjuk kita? 4. 4 jari tunjuk kita. So, sebelum kita salahkan orang, salahkan kita punya anak team, salahkan leader kita, salahkan founder kita, salahkan team kita, salahkan mak ayah kita, salahkan anak-anak kita. Sebenarnya yang salah tu kita dulu. So, kita cari, kenal pasti apa masalah tu, dan insyaAllah daripada situ kita bergerak dan improve business kita, improve kejayaan kita insyaAllah. Okay. Alright, so setakat ni korang okay ke ni? Cuba komen okay sikit sebelum saya nak tamatkan session malam ni. Cuba komen okay. Cuba komen kawan-kawan, sahabat-sahabat. Cuba komen okay. Thank you sayang. Okay, dan juga last kali. Okay, thank you Tini, respon. Saya rasa Masnah tu dah hilang-hilang tu. Tak apa, kita Izam pun sama dah hilang-hilang tu. Tapi saya nak share satu benda. Last. Saya minta maaf ambil masa korang lama sangat. Ni last. Okay. Sekarang ni. Okay, sekarang ni kita ada 30 days challenge. 30 days challenge yang, nampak ke? Okay, nampak kan? Alright. So, kita ada 30 day challenge daripada Ultramoon. Okay, apa yang berlaku? Apa yang ada adalah ada 10 orang terawal yang restock 240 hingga 250 botol. 60 kali, 4 kali. Maksudnya 4 kali restock lah. 1, 2, 3, 4, 6, 60. So, korang boleh dapat gold pendant worth RM150. RM150. Sekejap saya tutup. Okay. RM150 satu. So korang boleh dapat 10 orang terawal. So cepat-cepat untuk silver leader sahaja apply untuk semua silver leader Susogalu Team Ultramoon. So kita sekarang ni ada silver leader. Kita ada Tini, kita ada siapa lagi? Glow. Kita tak ramai lah tak ramai lagi. Kita ada Masnah, kita ada Roy. So korang kalau restock 4 kali bulan ni 30 days challenge ni, InsyaAllah dapat silver pendant pula, gold pendant. Penting. Ini untuk silver leader khas. So cuba sedaya upaya untuk capai target ni. Plan target apa nak buat, berapa orang kita nak kena cari sehari, berapa botol kita kena keluarkan untuk dijual sehari. InsyaAllah ada rezeki korang nanti. Okay. So, itu saja dari saya malam ni. Kalau ada apa-apa isu, ada apa-apa masalah, jangan segan silu cari saya, cari Sal. InsyaAllah kami akan bantu sehabis baik. Alright? Okay, so terima kasih. Saya sekali lagi saya ucapkan kepada korang yang sentiasa share lah, komen lah, tag lah, like lah, bagi love kan. Saya doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki. Dan dipermudahkan lah urusan dalam bisnes untuk terus cepat-cepat berjaya supaya kita boleh capai DIY kita punya impian
dan kita boleh rasa kemanisannya kejayaan tu insyaAllah. Okay, so insyaAllah kita tamatkan majlis kita, session kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surat Nas. Alhamdulillah, okey. Itu saja daripada saya, Hasnul. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa break 1000 register. Register cepat-cepat, kita tutup 15 bulan. So itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.